Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa semua sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ya. Saya ulang sekali lagi, kehadiran yang sekarang ni hanya untuk IS 11 untuk bahasa Arab sahaja dulu. Lebih kurang dalam setengah jam ataupun lepas setengah jam nanti baru yang IS 13 dakwah boleh Boleh. Baik, ada dua benda untuk pertemuan kita ni. Pertama, macam biasalah kita akan sambung kita punya kelas kita macam biasa. Yang kedua ialah saya nak bagi tugasan dalam tugasan tu dalam markah kajian internet. Markah kajian internet. Ya. Okey, tak apa, itu kita letak kemudian. Kita sambunglah pengajian kita ni. Okey, pada hari tu kita last kali sampai habis bab 3, betul? Bab 3 habis kan? Ya, habis ke bab 3? Assalamualaikum. Yang Arab respon. Yang bahasa Arab yang sekali dengan dakwah lah, respon lah. Minggu lepas Ustaz ada bahaskan tentang ni kan, makna tarikat kan? Tentang tarikat. Okey, sumber dah masuk belum? Sumber. Ustaz cakap hari ni nak sambung istilah punya. Istilah tasawuf. Yang istilah punya. Istilah tasawuf lah maksudnya. Yep. Tasawuf ke tarikat? Tarikat lah. So sumber belum masuk lagi lah Belum. Not yet. Belum Ustaz. Okey. Kita akan pergi kepada bab yang ketiga tentang sumber. Iaitu daripada Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Belum sentuh lagi Yang bahasa Arab sudah sentuh belum? Ada orang bahasa Arab. Apa dia? Tak silap macam dah sebab hari tu Ustaz kita orang sekelas dengan IS 15 SEM 5. Okey. Oh, itu ada masuk sekali dengan sekali ni. Ya. Okey, mana dah lah. Okey, tak apa. Mana yang dakwah belum lagi kan? Belum. Okay. Sebab benda ni benda simpler. Okey, kalau gitu kita pergi terus kepada bab yang keempat. Bab 3 nanti saya hold dulu. Nanti saya akan sebutkan juga untuk grup bahasa Arab yang dakwah tahulah. Kita pergi pada bab yang keempat. Makna kalau istilah tasawuf, istilah tarekat selesai dah kan? Yang cerita tentang Syekh Al-Jurjani mengatakan bahawa tarekat itu ialah perjalanan yang khusus perjalanan Syekh Najibuddin Al-Kubra kata at-tariqah hiya taqwa ila Allah Ta'ala, tentang tarekat itu adalah definisi adalah taqwa. Taqwa itu apa? Taqwa kepada Allah Ta'ala min qat'il manazil wa tarki fil maqamat. Maknanya dalam dia bertakwa itu dalam melalui berbagai rintangan dan berbagai-bagai keadaan. Saya sebut dah rasanya tu. Yang belum lagi bab 3 ni, iaitu tentang sumber. Tak apalah, sumber ni mudah aja kan.
Okey, kita nak pergi pada bab 4. Bab 4 ni bab 4 ni adalah bab yang paling favorite lah saya ajar. Favorite. Kenapa favorite? Dulu kalau final exam, tu lah bab 4 ni lah soalan yang paling wajib saya tanya. Dia dah memang soalan kata bocor lah. Memang saya tanya tiap-tiap tahun. Tiap-tiap semester. Baik, kita pergi kepada prinsip ilmu tarikat. Prinsip ilmu tarikat. Sekejap. Kita tinggal satu benda. Okey. Prinsip. Okey. Tajuk hari ni ialah prinsip ilmu tarikat. Ataupun prinsip dalam ilmu tasawuf ataupun tarikat. Sama je Okey. Mungkin yang tanya apa itu prinsip? Prinsip ini benda yang asas dan usul di dalam ilmu tasawuf. Benda yang paling asas. Bila asas ni dia macam benda macam tiang lah, benda yang pokok. Paling utama dalam ilmu tasawuf. Paling utama dalam ilmu tasawuf. Maka dalam buku ni disebutkan lebih kurang 12 tak silap saya 12 prinsip. Ada 12 prinsip. Sekejap, saya tengok betul tak? 12 ke 11? 11 prinsip. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi yang sempat untuk saya bawa perbincangan bersama dengan kalian adalah 11 perkara. 11 perkara. Yang pertama, kita pergi. Sebelum yang pertama, kita pergi kepada pendahuluan, penerangan kepada prinsip. Kenapa kita bincang ataupun kenapa setiap ilmu itu ada prinsipnya? Ada bagi apa? Ada asasnya. Gitu Kenapa dalam satu-satu ilmu itu ada prinsip yang tersendiri bagi ilmu yang kita pelajari? Jawapannya, tanpa prinsip bagi satu-satu ilmu, maka robohlah dia. Dia macam tiang. Yang asas. Maknanya, saya boleh bagi tahu pada antum, kalau kita nak kenalkan ilmu tarikat ataupun nak kenal sesuatu tarikat dengan melihat prinsip ni. Kalau antum melihat prinsip ini dalam sesebuah tarikat, maka antum boleh bezakan antara tarikat itu benar ataupun salah. Ataupun tarikat itu betul ataupun salah. Dengan cara kita memahami prinsip ni, kita dapat apa? Kita dapat mengenali mana betul, mana salah. Ini sekurang-kurangnya lah. Begitu. Jadi, yang pertama sekali disebut kat sini, tariqah ataupun tarikat, dari sudut bahasa sebagaimana kita tahu maknanya jalan. Dan kita tahu bahawa kalau jalan itu, mestilah jalan itu bukan hanya sebatang jalan, tetapi ia jalan untuk menuju ke sesuatu tempat. Sesuatu tempat. Yang dimaksudkan suatu tempat takkan apa sahaja tempat. Sudah tentu ada tempat yang nak dituju. Apa dia? Ialah untuk mendapatkan ma'rifatullah. Dan juga boleh kita sebut untuk mendapatkan keredaan Allah, mardatillah. Ma'rifatullah dan mardatillah. Melalui jalan itu, maka adalah pelbagai prinsip untuk kita pegang. Maknanya kalau tarikat ini dia sebuah jalan yang menuju kepada suatu tempat. Maknanya sebuah jalan yang kita gunakan jalan tersebut untuk sampai ke satu destinasi. Jadi destinasi itu adalah ma'rifatullah, untuk kenal Allah, untuk mencapai redha Allah Ta'ala. Okey, jadi bagaimana perjalanan itu berlaku? Perjalanan itu mesti ada prinsip-prinsipnya. Supaya perjalanan itu sampai kepada mengenal Allah, sampai kepada keredaan Allah. So apa yang kita nak bincang hari ini adalah bagaimana kita melalui perjalanan itu dengan berpegang kepada prinsip-prinsip asas. Saya ambil satu contoh sebagai sebagai misalan.
Kita nak pergi ke mana? Misalnya saya daripada Kuis, saya nak ke Johor. Kalau nak ke Johor, dah tentu kita kena melalui jalan raya. Kalau kita buat kereta lah, jalan raya. Jalan raya itu mana ada orang cakap masuk-masuk jalan raya nak pergi mana? Entahlah. Aku tak tahu nak pergi mana. Mana ada kalau orang cakap macam tu maknanya dia tak betul. Dia minum air ketum ke apa tak tahu. Orang dia tak faham, dia tak tahu. Kenapa dia buat macam ni? Mana orang ni dia ting-tong. Memang tak tahu. Jadi orang yang bila dia mengambil satu jalan, sudah barang tentu dia tahu nak ke mana. Nak kata dia nak ke Johor. Dalam perjalanan dia nak ke Johor, dia mesti mengambil prinsip. Pertama, mesti naik kereta. Yalah jalan raya, takkan naik kapal terbang lah kan. Mesti kena mengambil prinsip itu jalan raya. Dan jalan raya itu adalah jalan raya hak milik JKR, Jabatan Kerja Raya, bukan jalan dia. Betul tak? Itu prinsip dia. Bermakna kalau itu jalan raya bukan dia punya, maka dia ada had-had dia. Dia ada peraturan-peraturan dia, betul? Lalu lintas dan sebagainya, yang slow kena slow, yang AES, dia ada RNA, tak boleh berhenti gitu saja. Semua ini ada prinsip-prinsip dalam perjalanan menuju ke Johor. Kalau sekiranya dia tidak mematuhi peraturan jalan raya, ini prinsip-prinsip jalan raya ni agak-agak sampai lah. Memang takkan sampai. Sama ada dia langgar orang atau orang langgar dia. Ataupun memang dia tak langgar orang atau tak langgar mana-mana. Dia duduk statik kat situ, tak bergerak ke mana-mana. Itu kemungkinan dia tidur ke RNA. Seminggu tidur ke RNA. Bila sampai ke Johor ni, entahlah sedap pula tidur ke RNA ni. Sebab ada bilik air, ada kedai makan, dia duduk kat situ. Kan? Kemungkinan, ini nak beritahu je bahawa dalam perjalanan tadi mesti ada peraturan. Maka sebagaimana perjalanan kita tekan minyak lajulah sampai. Betul tak? Bagi orang yang biasa jalan, sudah tentu perjalanan smooth saja, dia akan sampai dengan baik. Bagi orang yang first time perjalanan, dia akan banyak berhenti ke RNA, banyak, ini boleh speed ke tak boleh speed, dia akan lambat. Sebab itu orang yang mempunyai prinsip perjalanan dia mudah. Mudah itu bukan pasal mudah sangat, tidak. Tetapi perjalanan ia sudah dia kaji, sudah dia pelajari, kemudian dia hanya tinggal untuk jalan sahaja. Maka ilmu tasawuf ini kita pelajari, kita mengetahui dengan kita mengambil prinsip tadi, insya-Allah perjalanan kita menuju kepada Allah, ma'rifatullah dan mardatillah kita akan tercapai. Kita akan sampai pada destinasi dengan syarat kita mengambil jalan. Tanpa mengambil jalan seperti orang yang bila dia tanya, nak pergi mana ni? Aku nak pergi Johor. Bila nak pergi Johor? Sat lagi. Lepas setengah jam telefon. Nak pergi Johor bila? Sat lagi. Bila agak sampai Johor? Takkan sampai. Sebab apa? Dia tidak memulakan pergerakan dia. Maka orang yang belajar ilmu tasawuf, dia mesti memulakan pergerakan dia. Dan dia mesti mengambil jalan. Tak ambil jalan, dia tak kira bergerak. Kat mana? On the way. On the way kat mana? Turun tangga. Mana on the way je? On the way kat mana ni? Baru naik kereta. Pergi mana? Pergi singgah juga McD kejap. Buat apa? Beli makanan kejap. Belum masuk lagi jalan untuk pergi ke Johor. Sampai habis McD, dia makan, ngantuk pula tidur. Kat mana? Aku rasa tak jadilah. Nampak habis. Langsung tak berjalan dah. Kenapa? Dia tidak mengambil secara betul jalan itu. Ini contoh supaya antum mudah faham. Jadi begitu. Maka dia katakan prinsip ini sangat penting kerana dia menentukan perjalanan tersebut, perjalanan sama ada perjalanan itu perjalanan yang betul ataupun tak betul. Jadi gitu. Ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Ini geng-geng karkun kenal lah ni. Kan? Geng-geng karkun. Geng-geng karkun kenal lah nama ni Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi. Tak kenal, jangan mengakulah karkun. Ini keluar 40 hari ni, standard lah ni. Sebut Kandahlawi, Zakaria Kandahlawi. Dia ada Maulana Al-Kandahlawi. Ada satu seorang lagi. Bawah pada Zakaria ni, siapa adik dia ke apa. Ni Syekh Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi ni seorang sufi yang bertarekat. Maka kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, banyak pandangan-pandangan Syekh Zakaria Kandahlawi ni kerana dia ni ada satu kitab yang famous. Direct dan famous. Apa tajuk kitab dia? Asy-Syari'ah wat Tariqah. Boleh cari lah. Asy-Syari'ah wat Tariqah. Saya rasa saya ada kat mana duduk, tak tahu. Tajuknya Asy-Syari'ah wat Tariqah.
Saya nak ni sekejap sekejap. Ada orang call sekejap. Semak bezo kita. HP Karkun. Kita tak keluar 40 hari. Kita keluar sehari balik mula rumah. Rindu pada Mula kita sama-sama ramai-ramai. Kita pergi 40 hari kambingnya tu. ya sama kita. Kita tak boleh jalan Allah. Kita pergi 40 hari pergi Kelang rumah Rozi tu, Rozi Nur Fazana. Derek aku tu. Nak pergi Seremban. Boleh, tu semua boleh. Main bunga apa tu main? Mau punya. Kau tak buka kamera ke? Yang lelaki ni, kau tak pakai tudung ke apa? Aduh. Buka lah kamera. Kenapa? Internet, masalah internet lah. Nanti takut ada orang santau. Ha. Rozi relax je, kat kamera semua. Duduk rumah, duduk dalam bilik ibu. Okey. Ada orang datang. Sekejap. Itu pun nak datang lagi 10 minit lagi. Tak apalah. Ini ujian online. Tak apa. Tak ada hal. Okey, seterusnya. Kitabnya Asy-Syariah wa At-Tariqah, ya. Syekh Muhammad Zakat. Apa kata dia? Dia kata apa? Senang aja. Dia kata tarikat ialah jalan. Dia kata tarikat ialah jalan, yakni satu ilmu dan amalan yang membolehkan seorang mukmin sampai ke darjat ihsan. Senang je definisi dia. Tarikat ialah jalan, yakni jalan tu maksudnya apa? Ilmu dan amalan yang membolehkan seseorang mukmin sampai ke darjat ihsan. Darjat ihsan yang dimaksudkan ialah hadis itulah al-ihsanu an ta'budallah sampai akhir. Faham? Mungkin ada yang tanya, kenapa pula ke darjat ihsan Ustaz? Tinggi berbenar ke ihsan tu? Jawapannya tinggilah. Seorang yang beriman dengan rukun Islam yang 5 dipanggil Muslim. Seorang yang beriman dengan rukun iman dipanggil mukmin. Seorang yang beriman dengan ihsan dipanggil muhsin. Jadi muhsin itu adalah yang paling tinggi. Dia punya kedudukan dia. Maka dikatakan oleh seorang ulama yang terkenal iaitu Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang ulama terkenal ni. Ibnu Rajab Al-Hambali dia kata dia bahagikan 2 definisi. Daripada definisi tadi dia bagikan kepada 2 definisi. Yang pertama, dia kata ihsan itu ada 2 jenis, 2 tahap. Ada 2 tahap. Yang pertama ialah orang muhsin yang seorang muhsin yang dalam keadaan dia, ibadat dia seolah-olah dapat melihat Allah, yang dipanggil sebagai orang arif naqis. Arif naqis. Ini pangkat dia. Maknanya dia ada yang pertama, dia ada yang kedua. Arif naqis ni yang pertama. Maksud pertama tu maknanya satu bahagian lah. Orang tersebut telah dikurniakan ma'rifah tetapi sifat kehambaan dan keikhlasannya tidak sempurna. Masih kurang. Dia sampai dah pada muhsin tapi dia masih kurang lagi. Dia tahap yang bawah. Permulaan lah baru bawah. Masih ada keikhlasannya belum sempurna. Adapun yang kedua, level yang paling tinggi, itu adalah dia kata adalah seorang muhsin dalam keadaan merasakan Allah sentiasa memantau dirinya. Orang sebut dipanggil arif kamil. Tadi arif naqis. Yang sekarang ni arif kamil. Kamil makna apa makna kamil? Sempurna. Jadi sempurna tang mana? Sifat kehambaannya, keikhlasannya telah sampai ke tahap yang sempurna.
sempurna. Itu dia. Itu dua benda tu. Ingat sekejap. Sekejap. Ada orang datang.
Oh, buku dah sampai. Buku dah sampai. Saya buat buku muka dia lain sikit. Oh, corak baru Ustaz. Color baru. Comel untuk ni khas untuk bersih PKP. Tapi isi dia sama je Ustaz kan? Dengan buku yang Sama aja. baik. Sama je dalam. Okey, nanti inilah buku ni akan saya post ni. Saya kalau tak ada aral paling maknanya minggu ni saya minggu ni juga dah. Tengoklah satu ni kalau saya nak tulis nama alamat yang tulis satu tu kan. Saya ingat saya boleh print je alamat tu, rupanya dekat plastik. Dia kena tulis pakai tangan satu-satu. Oh, boleh tahan juga korang ramai. Sampailah dalam 70 orang. Ustaz. Yo. Kalau walk in boleh je kan Ustaz? Kalau walk in kena beritahu cepat-cepat. Nanti kalau saya dah post nanti korang akan walk in. Bukunya sampai korang sampai sini pula. Maklum cepat-cepat. Ya. Siapa nak walk in, maklumkan saya cepat-cepat. Masuk dalam grup, bahagian yang senarai tu update balik. Saya akan update senarai nama yang paling terkini. Yang lama saya tak update tau. Yang terkini kalau siapa tulis kat situ note kat situ walk in, pick up sendiri, saya tak akan post. Saya akan tunggu. Faham Faham. Okey, apa nama tu? Sekejap, saya minum air. Nampak tak air saya? Ustaz, yang kos dakwah dah boleh tulis kehadiran ke? Ya. Baru saya nak cakap. Sebab tu saya nak minum air dulu. Jangan masuk air. Sekejap. Sebab nanti kawan-kawan salah pula. Saya ni nak. Sekejap. Sekejap tu. 5. Tu dia. Dah boleh. Nanti Ustaz kena check Ustaz. Atas-atas tu ada seorang. Allah, terlepas juga. Lajak dia masuk. Macam rumah tahid Ustaz. No lah tu masuk. Dia Aduh. komen lain Ustaz. Tak ada. Tak tamat pun. Dah. Okay, kita sambung. Alright, kat mana tadi? Okay, so Ibnu Rajab Al-Hambali dia bahagi kepada dua. Yang dikatakan untuk mencapai seorang itu ke darjah ihsan sebagai dinamakan sebagai muhsin. Muhsin itu terbahagi kepada dua. Muhsin, arif, naqis. Muhsin yang arifnya naqis. Naqis bermakna kurang. Muhsin, arif, kamil. Kamil ni sempurna. Boleh? Ada dua. Apa beza dia? Yang pertama tadi yang naqis itu dari sifat kehambaan. Maknanya dia sudah sampai kepada darjah ihsan tetapi keikhlasan masih belum sempurna. Adapun orang yang kamil tadi keikhlasannya sempurna. Itu je beza dia. Okay. So sekarang ni mungkin ada yang tertanya, Ustaz, macam mana ulama boleh tahu seseorang itu sampai kepada muhsin? Dia tengok tang mana? Ada ke rujukan? Ada ke apa dia panggil aras kayu ukur dia? Jawapannya ada. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Ali Imran ayat 190 dengan 191. 190 dan 191. Anda tengok bacalah. Buka buat nota itu nanti awak tengok. Ada tak? Apa yang saya nak mention pada ayat 191, dia kat sini Allah mentionkan satu kumpulan, satu golongan orang yang sudah sampai, golongan yang sudah sampai kepada darjah ihsan. Siapa dia? Golongan ulul albab. Saya ingat saya dah sebut tentang ulul albab, kan? Rasanya grup bahasa Arab dah sebut, yang grup dakwah belum saya sebut. Grup dakwah belum sebut. Golongan ulul albab ini dia ambil dari perkataan lubun. Lubani albab. Lubani albab bermakna lubun ini satu jenis peringkat hati yang dalam. Di antara peringkat hati itu ada 6 atau 7 peringkat hati. Luar, makin dalam. Jadi lubun itu adalah
hati yang di peringkat yang di dalam hati. Maknanya peringkat yang hampir-hampir peringkat yang paling tinggi lah. Hampir-hampir. Yang paling tinggi Nabi dan Rasul lah. Kan? Tapi ulul albab ini sahabat Nabi. Kalau orang tanya ulul albab ni siapa? Sahabat Nabi. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sifat-sifat orang ulul albab ini antum buka ayat 191 surah Imran tadi, kamu akan jumpa amalan golongan ulul albab. Yang mana amalan itulah yang menyampaikan ulul albab kepada darjat ihsan. Okey. Adapun ayat lain pun antum boleh buka. Saya nak antum buka nanti Zumar ayat 17 dan 18. Ayat dia bunyi apa? Depan dia mula Fabashir ibad, berita gembira kepada hamba Allah. Bersesuaian dengan ta'rif tadi. Dia kata hamba kan, kehambaan, sifat kehambaan. Jadi Fabashir ibad, berita gembira kepada hamba-hamba aku, kata Allah Ta'ala. Iaitu apa dia? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa ulaika hum ulul albab. Maknanya kat sini kita lihat bahawa disebut lagi tentang golongan ulul albab. Yang mana sifat-sifatnya ada pada disebut pada ayat ni. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ini sifat-sifat. Saya nak pergi sebentar lalu je tu. Nanti antum kena buka dan tengok sendirilah macam mana penjelasan ataupun terjemahan kepada ayat surah Az-Zumar ayat berapa tadi? Ayat 17 dan 18. Boleh faham? Boleh tak ni? Okey. So sekarang ni kita dapat lihat bahawa golongan muhsin yang mencapai kepada darjah ihsan itu disebut sebagai apa? Sebagai ulul albab di zaman Nabi SAW. Gitu. Dan juga kalau boleh tengok dalam surah Ar-Ra'du ayat berapa? Ayat 18 sehingga 24. Ayat 18 sehingga 24. Dekat situ ada 10 tanda-tanda golongan ulul albab. 10 tanda golongan ulul albab. Antum pun boleh buka balik ni, baca tengok Alright. Nampak gaya kita tak boleh masuk lagi bab prinsip ni sebab masa kita dah cemburu sangat ni. Saya bagi pada pengenalan je dulu sempat agaknya. Yang surah Arab tadi tu ayat apa? Ayat 18 hingga 24. Baik, thank you. Alright. Okay. Beres. Okay, situlah. Jadi kita boleh simpul kat sini bahawa kita katakan bahawa golongan ulul albab inilah golongan yang menjadi satu ikutan, satu rule model di kalangan para sahabat. Kenapa jadi gitu? Kerana mungkin ada orang bertanya, kalau kita nak ikut Nabi sebab dia Nabi, dia maksum. Tapi kalau ikut sahabat tak maksum, dia bukan Nabi. Maka kita nak ikut lagi mudahlah. Kerana sifat sahabat itu manusia yang tidak maksum. Baik, maka bila kita tahu seorang yang nak menjalani satu perjalanan menuju Allah dalam untuk mendapatkan keredaan dan ma'rifatullah tadi, mesti mengambil satu jalan dengan prinsip-prinsip perjalanan tersebut. Jadi, untuk mengambil jalan prinsip tersebut, mestilah duduk dalam jalan ihsan. Nanti sebab itu disebut ihsan tadi. Jangan ambil jalan lain. Nak pergi ke Johor, dia pi Lebuh Raya pergi ke utara. Memang sampailah ke utara, tak sampai ke Johor. So kita kena tahu jalan yang kita nak ambil memanglah. Mana ni Johor? Awak hampir pusing masuk exit pergi nak menghala ke utara. Tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Betul kan? Jadi kita mengambil jalan untuk ma'rifatullah dengan jalan ihsan yang disebutkan tadi. So macam mana kita nak jalan? Kita tak ada kita tak ada map. Allah dah bagi map. Apa dia guna map apa? Ulul albab. Ulul albab lah map dia. Ikutlah apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang ulul albab. Ulul albab buat apa perangai dia, apa sifat dia, apa yang dia dapat, apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat. Maka kita boleh ambil sifat-sifat ulul albab untuk menjalani dalam perjalanan
tasawuf ataupun tarekat tasawuf ini, supaya perjalanan kita akan sampai kepada Allah dengan berpandukan panduan yang diajar, ditentukan oleh Allah SWT dalam melalui Quran dan sunnah Nabi. Wallahu a'lam. Sempat pengenalan je untuk prinsip. Tak apalah, prinsip nantilah. Sebab prinsip ni biasanya saya akan ajar 5 minggu. Paling cepat 5 minggu. Baru habis tentang prinsip ni. Lama memang lama betul. 5 minggu Ada yang pergi sampai 7 minggu. 7 minggu. Baru habis kita bincang tentang prinsip. Tapi tak apa lah. Kita tengok orang. Kita perlahan-lahan perlahan-lahan sampai juga. Okey, itulah. Jadi itu yang saya nak bincangkan. Okey, so sekarang ni kita pindah, habis ni, kita punya penerangan ni habis. Saya nak pergi pada kajian internet. Kajian internet. Ini kehadiran semua dah Jangan pula saya dah ambil ni sekarang, ada pula yang tertinggal. Agak semua dah lah ni. Nak save ya. Save kehadiran. Okey. Buat lagi tu. Ada seorang lagi Ustaz. Oi, seorang lagi pula dah. Hai. Dugaan internet ni. Dugaan memang. Internet ni memang berduga. Bukan internet saja diduga. Kita juga diduga. Ustaz, maaf Ustaz, yang surah Zumar tu ni ayat berapa Surah Zumar 18-24. Ustaz, tu surah Zumar ke surah Ar-Ra'du? Sorry. Kan? Dia Bagus. surah belah ayat 29. 12. 17-18 sebab dia sama 18 tu. Dan keliru lah. 17-18 surah Zumar, 18-24 Ar-Ra'du. Zumar. Boleh? Dapat ke tak? Okey, saya nak pergi kepada apa tadi? Alamak. Pada Kajian internet. tugas internet. Okey, saya nak korang group dah ada belum? Dah Ustaz. Lepas tu mana? Dalam group tak ada pun. Nanti saya update. Okey, saya nak grup. Okey, setiap grup, dah tahu kan, tak lebih 5, tak boleh kurang daripada 4. Alright, boleh? Okey, setiap grup saya nak, ini grup dakwah lah yang bahasa Arab lah ya. Arahan sama je. Iaitu saya nak antum pergi ke YouTube, antum search apa tu nama dia? Search seorang, saya nak antum buat macam ringkasan lah. Saya tulis dekat dalam chat tu. Ni panel pakar tasawuf Hakim Ini pakar tasawuf Hakim ni, dia seorang dia sebenarnya dia ni pakar tasawuf. Dalam bidang PhD dia tulis tentang konsep guru dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu tarekat. Dia ni je pakar tasawuf pakar tasawuf Hakim, dan ada banyak lagi lah di Negeri Sembilan sebagai ahli jilsah turuk sufiah. Jadi dia ni pakar. Nama dia dulu bekas pensyarah di UM, tapi dah bersara lama dah. Profesor Madya sebenarnya beliau ni. Jadi sebenarnya beliau ni adalah tuan guru, tapi saya tulis kat sini doktor je lah. Dr. Jahid Siddiq. Saya nak antum buka dalam YouTube, search nama beliau ini.
Okey, setiap guru saya nak ambil mana-mana kelas pengajian tasawuf dia yang durasinya tidak kurang daripada 1 jam. Ambil yang tidak kurang 1 jam. Maka saya nak arahannya ialah saya nak grup kalau 4 orang, 5 orang lah. Pandai-pandai lah korang bagi macam mana tugas. Saya nak antum dengar, kemudian antum tulis lah macam mana. Tapi saya nak hasilnya apa? Antum bentang melalui slide. Kalau pembahagian itu buatlah dalam bentuk yang cantik sikit. Slide yang cantik sikit lah. Bagi cantik sikit, jangan tulis je macam nak esay tu. Tak maulah macam tu. Itu bukan slide nama dia kan. Slide tu adalah gambar rajah ke apa, pandai lah. Hias sekali elok sebab itu pun ada markah, bentang pun ada markah. Boleh faham? Saya ulang sekali lagi. YouTube. Saya Dr. Jahid Siddiq ada kelas pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf je kan. Dia ada kelas pengajian rawatan Islam tapi yang tasawuf saja. Kelas pengajian tasawuf saja, ambil yang berdurasinya 1 jam, tak kurang 1 jam, ambil. Saya nak lepas daripada ni, siapa yang dapat dulu mana-mana tu dia dapat dulu. Saya nak dia hantar grup dia, nama grup dia dengan link YouTube tu. Tak mau ada yang sama. Siapa yang sama, siapa yang hantar kemudian dia sama yang atas, bermakna yang kemudian tu dia tak pilih lah. Mana dulu lah kan. Itulah. Boleh faham ni? Terpulang lah korang nak bawa berapa muka surat. Terpulang masing-masing. Ya. Kan saya tak ada nak had lah. Tapi melampau lah kalau 1 muka surat. Itu melampau lah kan. 2 muka surat lagi melampau. Maknanya adalah beberapa muka surat. Tapi kalau dalam 100 muka surat, antum kena tukar. Antum duduk kat sini, saya pula duduk dalam. Kan. Standard lah, korang tahulah. Saya tahulah macam mana korang buat nanti kan. Buat itu. Boleh faham tak ni? Clear tak? Dua-dua grup ni? Dua-dua kos ni faham ke? Faham, Ustaz. Memang. Yang saya bintang, korang tak faham. Faham Ustaz? Memanglah saya faham. Okey. So setakat itu saja dulu. Apa-apa kita boleh bincang dalam grup. Saya nak lepas pada ni juga terus update sekali lagi kehadiran masing-masing di dalam grup sebagai backup. Backup. Okey. Saya rasa itu saja. Kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Orang ni terima kasihnya orang yang sama 3-4 kali lah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Memanglah korang ni. Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Afwan. Sama-sama kasihnya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Ya.